Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ini, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Dan yang menariknya, tajuk kita berkaitan tentang hidayah milik Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu wahai manusia, wahai Nabi Muhammad SAW, ayat itu diturunkan kepada Nabi ketika Nabi teramat sedih apabila bapa saudaranya meninggal dunia tanpa memeluk agama Islam. Sedih Nabi SAW, turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah kepada Allah. Yang boleh bagi hidayah hanya Allah Azza wa Jalla. Tanggungjawab kita boleh. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Mengajak orang dengan penuh hikmah. Tuan, hidup kita ini singkat. Maka sebab itu Allah suruh gunakan hidup kita ini sebaik-baik mungkin. Dengan apa yang Allah tekankan dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya dengan masa itu manusia dalam kerugian. Jadi orang perempuan dah penuh. Kena buat. Boleh tak yang lelaki main ke depan? Yang perempuan tak boleh masuk. Bila buka pintu tu, aircon tu panas jadi. Bagilah dia orang masuk. Masuk. Ni itu dia. Oh, ada lelaki dalam sini tu. Oh. Ya. Tapi kepala orang tersangkut kursi tu. Masih kalau kat kursi. Baik tuan-tuan dan puan, demi masa manusia dalam kerugian. Itu sebabnya Allah suruh gunakan masa yang ada ini untuk ajak orang untuk buat baik. Dan cara untuk kita mendapat hidayah, cara untuk kita ini mengajak orang buat baik, mengajak orang untuk sama-sama mencari hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan depan mata kita ni, tuan-tuan. Tak lain dan tak bukan, iaitu dengan kita melihat kepada diri kita. Manusia ni, tuan-tuan, bila Allah bagi peluang, bermakna Allah tu sayang kat kita. Saya yakin depan tuan-tuan perempuan ni cukup ramai orang yang dah diduga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dah berada di persimpangan kematian. Dah masa musim Covid, berapa ramai tuan-tuan dah masuk, dah tidur baru balik. Kalau ikutkan asyhadu an la ilaha illallah dah bangun balik, Allah bagi peluang. Saya cakap sebab saya dah berada di tempat itu. Saya bukan Covid tahun 2018, accident balik TV3 langgar pokok. Tuan-tuan, masjid saya terbakar dalam masa 5 minit je. Tapi nak jadikan cerita, saya pun tak tahu macam mana saya boleh bangun daripada tidur. Bukan tidur, dia panggil pengsan. Bila accident tu, pengsan, tuan-tuan. Seat belt selalunya bomba sebut, kematian accident ni selalunya kalau terbakar berpunca daripada seat belt tak buka. Pertama saya ni alhamdulillah masa accident tu saya pitam macam pengsan, tak sedar apa.
Apa yang saya dengar? Loceng yang sangat kuat. Kereta tu memang dalam dia loceng, pecah tengok tuan. Tersedar saya. Dia kejut kita. Tahu bangkit. Bila bangkit, saya tolak pintu tu buka. Dua. Ini benda pelik lah, pelik yang bagi saya pelik lah, sebab bukan saya yang pelik, bomber yang datang selamat pun dia kata dia pelik. Pintu tu buka. Dua. Nombor 3, seat belt dah cabut. Kalau seat belt tak cabut bang, pukul 8.30 pagi, bulan Ramadan, orang tengah tidur. Nasib baik ada seorang budak tu, dia kalau tak ada pokok saya langgar dia lah. Saya langgar dia. Tapi tak langgar dia sebab langgar pokok, kereta tu memang teruk lah. Dia ni pula berhenti, terkejut. Bila terkejut, dia turun, dia selfie. Selamat nombor 2. Dia selfie dulu. Masa tu saya dah duduk di bawah dah. Masa saya tengok kereta dah berasap. Dia selfie. Bila selfie dia tengok saya, ustaz dalam TV tadi. Sebab macam tanya dah ustaz pagi tu. Dia angkat, saya letak ke tepi. Kereta 5 minit bang, saya letak ke tepi, dia tarik jauh-jauh, kereta dah makan dah. Saya nampak kereta, apa tu, dekat bonet kereta lampu belakang merah, yang merah tu kan. Tang, puk hilang. Mana mati juga kereta tu. Sedih bang, kereta kita bang. Kalaulah seat belt tak cabut, orang nak buka tak boleh. Orang, masa tu tuan-tuan, orang nak pergi buka kereta gini. Takut, sebab takut meletup. Kereta minyak penuh. Alhamdulillah tak meletup, cuma terbakar habis total. Bakar. Tuan-tuan, lepas tu start daripada tu saya kena slip disc. Sekarang masa saya pergi jumpa dengan Mr. Murali. Mr. Murali pun dah mati dah. Ketua bomba Bandar Baru Bangi. Saya jumpa dia, ada urusan-urusan rasmi. Dia kata, Ustaz, pengalaman saya lebih 20 tahun jadi bomber, selamatkan orang aksiden. Kalau kereta ini macam sudah mati. Orang dalam mati, patah sini, macam-macam patah, angkat mati dah. Ada yang teruk lagi, terbakar terus. Sebab terikat dengan seatbelt. Tapi you semua lepas. Dia kata apa? Dia kata, you hidup ni sebab doa orang ramai. Doa orang ramai. Dia Hindu, tak Islam, tapi dia percaya kepada doa. Tuan-tuan puan yang dikasihi sekalian, bila kita sedar, saya ingat benda tu, saya akan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan syukur itulah, tuan-tuan, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 5 perkara, 5 jenis syukur yang tuan-tuan, kita boleh dekatkan diri kita dengan Allah, dan kita mudah untuk menjadikan segala yang depan mata kita itu hidayah. Al-hikmah balatul mu'min. Kadang-kadang apa yang depan mata kita tu punca dapat hidayah. Tapi kita tak sedar. Oleh sebab itu, macam mana cara nak dapat hidayah Allah Azza wa Jalla? Macam mana kita nak terapkan hidayah itu, nak minta dengan Allah agar orang yang depan mata kita ni dapat hidayah juga. Nak ajak orang dapat hidayah, kita pun dapat hidayah. Pertama, asyukru bil ilmi. Bersyukurlah dengan ilmu. Bila tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan akan insaf. Bantu kat mana? Bila kita ada ilmu, kita akan insaf. Cuba kita tanya orang yang terlibat dengan perubatan. Doktor perubatan, pakar bedah. Kawan-kawan saya ramai pakar bedah jantung, pakar bedah otak. Pakar bedah jantung dengan pakar bedah otak, dua-dua duk tengok siapa lebih pakar, siapa lebih hebat, jantung atau otak. Otak kata, aku paling hebat sebab itu paling kecil dalam pembedahan dia. Jantung kata,
Pakar jantung kata tak, jantung paling penting. Kecil tapi susah. Tapi dua-dua dia penting. Kedua-dua mereka ni atau pakar-pakar yang lain dia kata, Ustaz, kami mendalami perubatan walaupun dalam bidang sains, kami lagi rasa takut dan rasa dekat dengan Allah Ta'ala bila tengok jantung yang Allah buat. Bila kami tengok dengan mata kami buah pinggang yang Allah buat. Tuan-tuan tengok tak orang dialisis? Besar mana dia punya mesin? Besar kan? Sama besar mimbar. Kok dulu tu bagi 2 jam 4 jam duduk kat situ. Bang nak bagi tahu buah pinggang tu macam pencuci buah pinggang lah. Tu mengganti buah pinggang lah tu dia rosak. Bang, buah pinggang yang Allah jadi besar ni numbuk kita ni. Sebelah kanan dan kiri. Guna satu je. Tapi satu lagi tu spare. Sebab orang hilang satu, ada satu lagi. Kadang-kadang dua-dua ada, sihat walafiat, dia boleh bagi pula kat orang lain, kat anak dia, kat suami, kat isteri dia, kat mak dia, kat anak dia. Boleh bagi pula. Dia kata, Ustaz, hebatnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bila orang ada ilmu tentang sains. Sebab jangan ingat bahawa orang baca Quran dia akan jadi dapat hidayah. Tak. Kadang-kadang orang sains pun dapat hidayah. Datuk Syekh Muzaffar naik ke angkasa kan. Dia orang sains, doktor perubatan, naik ke angkasa, dia kata apa yang dia tengok dekat angkasa itu semuanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran. Menyebabkan dia jadi besar. Orang yang menyelam dalam laut, tengok ilmu saya tak ada ilmu dalam laut. Siapa yang ada ilmu dalam laut ni? Ustaz. Kadang-kadang Ustaz. Ustaz Muhammad Abdullah. Ustaz Muhammad Abdullah ni dia mengajar komando. Dia ustaz tapi luar biasa. Orang yang pergi umrah, dia pergi umrah bawa jemaah juga. Jemaah balik, dia tak balik. Dia pergi mana? Dia pergi menyelam pula dekat laut Arab Saudi. Orang pergi tengok piramid kat Mesir kan. Piramid dekat atas darat. Dia pergi tengok piramid dalam laut. Dia kata dalam laut dekat sungai ni tu ada lagi, dia kata. Saya kata tak ada kerja semua. Tapi kalau dia cakap tentang alam laut, 2 jam tak terasa bang. 2 jam tak terasa. Dia kata, Syekh, dalam muka bumi ni tempat yang paling cantik laut. Bila kau duduk dalam laut, dasar laut, kau akan tengok keindahan alam yang cukup cantik. Allah. Itu sebab ramai orang insan. Allah bagi contoh dalam Quran, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Air masin, air tawar tak bercantum. Orang ada ilmu, dikaji-kaji buku dalam laut ada air tawar. Mengalir pula air laut. Bayangkan dalam laut dalam, tiba-tiba ada gelombang bulat yang panjang, lurus, macam alam lain. Bila tengok alam masuk dalam tu air tawar. Kan pelik kan? Benar Allah kata air masin dan air tawar takkan. Ni yang terbaru, diver dia kata keluar bulan bawah laut. Dasar laut bulat. Dia orang ni bulat bila masa kami pergi ke Mabul. Kami pergi ke Mabul. Jadi penyelam dalam ni, laut dalam ni, dia kata lah Ustaz, masa tu orang tengah berlatih, dia penyelam laut dalam ni. Dia kata kami pergi ke satu tempat tu Ustaz, dia pusing satu dunia, pusing kan, menyelamnya kerja dia. Dia kata bila kami masuk dalam ada bulat lah. Dia kami sampai kat dalam, kami nak tahu apa benda, kami pegang, rasa dia lain, macam mana rasa pula dalam tu, saya pun tak faham dia rasa dia. Dia buka tempat ni, alat tu, dia rasa. Boleh buka benda ni pula. Kalau saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan kalau menyelam jangan buka. Buka itu konon. Dia orang ni pakar. Dia menyelam buka. Rasa-rasa air pun. Air tawar. Dalam air laut. Nak maklumkan kepada kita bahawa benar Allah kata itu hidayah. Maka orang yang belajar dia tahu, Allah. Rupanya dalam sains ni membuktikan bahawa apa yang dalam Quran tidak benar.
Itulah Allah buat dalam Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Hidayah bagi orang yang bertakwa. Tengok ilmu sains baru ilmu sains. Saya jumpa dengan Profesor Datuk Razak. Ini pakar matematik UPM. Pencen dah. Allah tuan-tuan, duduk dengan dia cakap nombor, pening hati. Dia kira tentang malam Lailatul Qadar. Termenung kan? Dia kata kalau ikutkan kajian nombor sekian malam Lailatul Qadar adalah malam sekian di Malaysia, tetapi bukan di Arab Saudi, tetapi bukan di Brazil. Ayo. Dia bincang tentang nombor, waktu, time, perbezaan masa. Dia kira-kira ni orang matematik. Tuan-tuan kalau sembang orang ni muntah keluar nombor. Betul, sebab dia tanya hukum kata ni macam mana? Malam Lailatul Qadar bila ni ustaz? So dia cerita. Last soalan, ustaz, malam Lailatul Qadar ni betul ke 27? Betul ke 25? Sebab 25 dekat Malaysia, 26 kat sana, 27 kat sini, 24 kat sini. Kita pula blur tu kita. Nasib baik saya juga profesor. Kan? Nabi kata malam Lailatul Qadar tu sama ada 23, sama ada 25, 27, 29 ganjil. Maka Nabi kata apa? Taharrau Lailatul Qadri, cari malam Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan, saddul mi'zar, ikat kain. Maksudnya 10 malam terakhir kau kejar, tiap-tiap malam bangun. Confirm dapat. Kau duduk Brazil pun kau dapat, duduk Singapura pun dapat, duduk Malaysia dapat, India dapat, duduk kat Mekah pun dapat. Nampak tak? Wah, nasib baik. Selesai masalah saya. Kalau tidak tak jawab soalan profesor ni tadi. Nampak? Orang bijak, dia bercakap cara bijak. Dia kata, wow. Dia kata, ustaz, macam mana saya nak kata, ustaz boleh kata, ustaz ni sangka 27, 26, 25. Saya kata, yang Datuk boleh kaji semua ni siapa suruh? Memang pening. Itu sebabnya Allah, Nabi suruh, kejar 10 tu, jangan tidur. Bangun tiap-tiap malam. Confirm dapat. Kalau orang tanya, Ji, dapat malam yang kau dah? Dapat. Bila? Tak tahu. Habis macam mana you kata boleh dapat? Saya bangun tiap-tiap malam 10 Ramadan. Confirm dapat. Mungkin awal lagi kot. Mana ada dah. Dah, takkan 19 Ramadan. Kau sesak tu. Di 10 akhir Ramadan tu, habis. Lebih confirm dapat apabila kau bangun 30 Ramadan tiap-tiap malam. Selesai masalah. Haji dapat malam Ramadan? Malam Ramadan Qadar? Iya kan dia? Bila? Tak tahu Ustaz. Habis macam mana Haji kata boleh dapat? Sebab tiap-tiap malam saya bangun. 4 pagi tu saya dah tahajud. Itu maknanya dah selesai masalah. Orang yang sibuk ni, yang sibuk main tebuk-tebuk macam tebuk SPM ni. Bangun bila? 27 ni. Itu yang serabut dalam WhatsApp group ni. 23 bukan malam Al-Qadar. Sebab dia bangun malam 23, 25. Dia kejar malam 23, 25. Ada pula yang kata, mengikut firasat saya sepanjang saya bangun tiap-tiap malam, 22 Ramadan itu adalah hari Qadar. Sudah. Orang dia kata kau ni belajar mana? 22. 22 saya ini mengikut time Brazil. Ambil kau. Dah, pening kau mana? Nampak? Jadi hidayah punya pening. Kau bangun. Orang matematik dapat hidayah dengan akhirnya Datuk Razak ni tiap-tiap malam bangun pada Ramadan. Sebab dia tak nak pening kepada dengan angka 22, 23, 21, 23, 25. Sebab orang matematik dia allergic angka. Jangan silap cakap angka. Jangan dia. Habis dia lombak, habis dia tukar lagi dia dengan nombor. Itu sebabnya beringat dalam Quran bercerita tentang angka. Nampak? Itu sebabnya tuan-tuan, ilmu penting. Itu Allah sebut dalam. Bila kamu ada ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bila kau jaga ilmu, Allah angkat martabat kamu. Kamu mudah dapat hidayah Allah. Nombor 2,
asyukru bihal. Syukurlah dengan situasi kita lebih ini. Tuan, Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Apa lagi nikmat Allah yang tuan-tuan nak dustakan? Apa? Allah tak pernah tipu. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada hari ini kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di Palestin, di Gaza. Tuan-tuan insaf tak? Insaf tak? Kita insaf. Nak tahu insaf tak insaf, tuan-tuan tengok tiap-tiap hari dalam Facebook, Instagram, dalam TV. Ya Rabbi, tengok macam mana Yahudi tak ada keluar dihantar. Zionis hantar bom. Tuan-tuan, Zionis bukan ramai lah. Saya dah pergi dah 8 kali Palestin. Tak ramai orang. Dia orang penakut. Dia orang sangat penakut. Orang Pakistan, orang India memang tak boleh masuk. Dia cukup takut dengan tentera Pakistan. Sebab orang Pakistan ni dia memang betul-betul tak ada masalah ada orang ni. Tak takut mati ni orang. Tak boleh masuk. Bekas Lieutenant General Malaysia. Dia ikut saya pergi ke Palestin. Dia pencen tak? Dia pernah pergi, dihantar oleh kerajaan Malaysia pergi ke Pakistan. Dalam satu misi. Dia bukan pergi perang, tapi dia masuk bawah ni lah. UN. Tuan-tuan bayangkan sampai sana, dia duduk dalam atas arahan kerajaan. Sampai dekat Palestin, kena sekat. 4 jam juga sama dengan saya. Yang lain semua dah masuk bas. Dia pun dekat. Sebab apa? Sebab data Israel dapat detect dia pernah pergi pada tahun 1990-an lebih itu. Pergi ke Pakistan. Macam mana dia tahu data Israel? Dia check daripada kepala sampai kaki apa yang tahu. Saya kali pertama sampai Palestin 3 jam setengah. Mula-mula sampai. Saya culture shock. Apa pasal aku kena tahan? Masalah dia, kita jadi stres. Dia ambil pasport, Mr. Izhar, Mr. Izhar. Dia suruh duduk situ. Duduk tanpa apa-apa A atau Z tak ada. Duduk. Main handphone. Internet laju, ya Rabbi. Internet laju. Saya tak tahu sehinggalah pada saya pergi kali ke-6. Masa saya bawa Lieutenant General ni, dia pun kena lekat kan. Dia rupanya, dia kata, Ustaz, jangan, tahu tak kenapa internet laju? Internet dia kan, dengan Malaysia punya internet 7 kali lagi. Tak ada lah cakap, tengok filem Tamil, lekat tadi. Laju betul, tanpa henti. Dia kata, Ustaz, mereka sedang semak tengok apa yang Ustaz nak tengok. Ustaz jangan buka ceramah, Ustaz jangan email kepada sesiapa, jangan berkomunikasi dengan pihak-pihak berkuasa tertentu, jangan. Dalam masa 4 jam tu apa yang kau buat? Orang bila stres, dia akan tanya WhatsApp, email, please help me. I lekat dekat sesi-sesinya. Itu kena dia. Dia tahu. Tu yang dia cakap dengan Ustaz. Saya kata nak buat apa? Ustaz buka Facebook. Tak apa kalau Ustaz tak mahu. Ni pada Ustaz tengok filem dia. Dah kali aku tahu 2 filem. Raja Ikan. Selesai 4 jam. Angkat kereta pakai jalgi. Itu Ustaz daripada tu aku minat Raja Ikan ni. Sebab Raja Ikan ni dia kita tentang pemimpin dan rakyat. Tu hebat Raja Ikan. Macam Syarohan dia daripada cinta. Raja Ikan ni tak. Muka tak handsome. Tapi cara dia isap rokok tu tahan. Berkat ni. Dia nak bunuh berompak. Rokok tembus dahi tu. Yang best lagi dah tembus dahi. Batal balik rokok masuk mulut dia. Tu kalah kita dengan Raja Ikan ni. Tu nak bagi tahu tuan-tuan Muhammad. Tengok benda tu. Lepas aku masuk. Lepas 3 jam setengah. Yahudi. Yang tak tahan masa 3 jam setengah. Dia tanya dia. Dia kata, Mr. Izhar, you pernah baca, you pernah menjadi examiner, pemeriksa tesis pelajar PhD Palestin.
Bang, bila saya tulis? Bila saya tulis? Saya tak pernah bagi tahu pun kepada Yahudi itu bahawa saya pernah baca tesis pelajar PhD daripada Palestin. Dia tahu, Bang. Dia kata, kenapa you bagi lulus? Saya kata, saya mana bukan saya seorang lulus. Dalam tu ada community. The whole community is professors. Semua community itu adalah profesor dan pensyarah. Semua, bukan aku seorang. Okay, thank you very much. Dia cakap tu je, suruh duduk balik 2 jam lagi. Tengok Yahudi depan. Kalau Yahudi dia takut. Tapi kalau orang Islam seluruh dunia, tak payah seluruh dunia kan, Arab yang ada keliling, Jordan, Mesir, Iraq tak boleh dah, Iraq dah Amerika dah perang, lepas Saddam Hussein mati tak ada dah. Orang dia ni, Amerika letak orang ni. Iran, apa lagi? Yaman. Kalau dia orang tu bersatu je, selesai. Ganap Israel tu. Tapi mana? Sekarang ni yang betul-betul tolong siapa? Siapa tolong betul-betul? Ha? Tak. Yang betul-betul dapat pertolongan Israel. Siapa hantar? US. Dia hantar betul tuan. Yang lain kita akan tolong. Apa pun tak ada. Tak sampai lagi, betul tak? Iran kata nak tolong, sampai dah dia punya tentera. Tak sampai lagi. Yaman, tuan-tuan, nak hantar Yaman nak tembak ke Israel, berapa negara potong? Ada orang kata, Ustaz, kenapa dia tak kenapa kena sekat, Ustaz? Memanglah. Sebab contoh kita nak bom, nak hantar tentera ataupun hantar bom, tak sampai lah kan, jatuh tengah jalan, dia kena transit dulu. Kata kita hantar bom sampai, katakan kita duduk tepi dia, macam Mesir, dia tutup border, ada sebab. Dia cakap dia, Israel ni gila. Kalau katakan dia buka border, masuk kumpulan-kumpulan apa nama, dia panggil apa, dia punya tu, tentera dia tu, Qassam, masuk, dia tembak daripada Mesir. Israel dia tak kira, dia tak tahu, dan dia tak kira siapa yang bom tu. Yang penting datang daripada mana? Mesir. Dia bom kat Mesir. Yang mati orang Mesir tak. Dia dipanggil bintang mati. Waktu sebabnya tuan-tuan, banyak benda. Tapi kalau katakan dia orang bersatu, tak apalah, kita bersatu. Kita bom dulu, biar tengok apa jadi. Amerika tu kacang-kating, atau kacang-kating, Israel habis hancur. Boleh, tapi masalah kita ni tak bersatu padu. Macam kita kat Malaysia. Nak banding dengan Indonesia, baru Ustaz Astin dekat UK. Dia buat apa nama, muzaharat ni turun padang ramai-ramai di jalanan, lebih 350,000 orang. Yahudi yang ortodok ni ribu tepi jalan menyokong Palestin dan marah pada Israel dan juga Zionis. Marah. Kita ramai lah. Paling ramai baru ni 10,000 yang PM datang. Masalah sebab kita ni buat ikut parti masing-masing. Benda macam ni tak boleh nak bersatu padu. Rugi lah kita, bang. Nampak? Rugi kita. Patutnya kita masa ni dalam isu agama, isu tentang pembunuhan, kezaliman kepada Palestin, semua kena turun tanpa melihat kepada parti. Tapi tak apa jadi. Itu yang tak ramai tu. Haji Zahimi pergi baru ni. Dia kata letak dekat tu sejuta umat tahu dia. Datang tak sampai 10,000 pun, 5,000 pun. Mana orang tu tak ramai ni. Di Indonesia baru ni penuh dataran tuan-tuan. Ya Rabbi, juta orang. Orang Indonesia je kan. Pakai rantai pun datang. Dia kira apa? Yahudi laknatullah. Dia marah. Kerana dia tak rela. Dia turun dulu. Yang penting turun dulu. Itu sebabnya kita boleh belajar satu benda. Bersyukur dengan situasi yang berlaku di Palestin. Betapa penting di bahagian.
Kita nak hidupkan masjid pun tak ada. Marahi Yahudi, laknatullah, Yahudi, laknatullah. Ya, masjid tak ada. Yahudi katalah, kau sibuk-sibuk, masjid kau pun tak ramai. Aku terpaksa bom masjid kat Gaza sebab tak nak bagi orang datang masjid dekat Gaza. Pertama sampai ke Gaza, masjid, lepas tu sekolah, lepas tu yang terbaru ni, hospital. Dia tak payah fikir dah negara kita sebab dia kata memang kosong. Nampak tak? Sebab dia orang risau bila orang Islam berkumpul dekat Arab Saudi, dekat Saudi Arabia. Ketika haji dan umrah, berjuta orang datang berkumpul, masa tu orang insaf. Dia cukup takut apabila orang Islam bersatuan. Sebab Allah sebut, "Wa taddu ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatah." Musuh Islam ni kalau ikut Yahudi Nasrani ni takkan biarkan orang Islam duduk seperti mana yang Nabi nak. That's why tuan-tuan, kita kena buat sesuatu. Nak tunjuk kepada orang, kita buatlah apa yang kita mampu buat. Itu sebabnya sekarang apa yang perlu kita faham, bersyukur dengan apa yang kita ada ini, cuma hargai dengan aplikasi. Masuk yang nombor 3, asyukru bil amal. Bersyukur dengan amal. Kita tahu, oh Masya Allah, kita dah belajar sesuatu. Bila orang Islam tak kuat, maka Gaza akan ditindas sampai bila-bila. Daripada 1948, 1946 sampai sekarang, Gaza tak ada orang tersentuh. Sebab apa? Orang Islam tak kuat. Ada OIC. Oh, IC lah. Aku tengok je lah. Nampak tak? Jadi macam mana nak buat? Kita kena tunjukkan. Apa dia? Kita tahu sekarang ni Alhamdulillah di Malaysia tak kurang masjid daripada 6,000 buah masjid. Tak kurang apa? Tak kurang. Tapi sejauh mana masjid itu sebenarnya? Masjid kita berapa ramai? Subuh. Subuh tu. Sebelum nak pergi Israel, pergi Gaza, nak bunuh Gaza, aku tanya dulu, berapa ramai soft kita? Berapa? 3 soft. Dia jawab 3 soft pun tak yakin. Macam mana nak pergi Gaza? Pergi Gaza ni kena yakin 30 soft. Oh, sedap kita dengar. Berapa soft? 3. Sebenarnya 1,5. Nampak tak? Kita ni semangat tahi ayam. Betul tak? Masjid kita pun kita tak dapat nak hargai apa yang dah ada dalam negara kita. Hargai dah barang. Ni kita ada Masjid Sendayan kan? Berapa ramai datang Masjid Sendayan? Berapa ramai? Cantik. Oh, orang Palestin kau dapat masjid macam Sendayan tu, ya Rabbi. Yahudi hari ni siap, hari ni rasmi, bom sampai. Yang rasmi mati semua. Tu Yahudi. Sebab lambang syiar tu nampak sangat. Nampak tak? Tu kata Masjid Putrajaya memang cantik bang. Orang datang penuh ambil gambar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur balik. Kenapa tak sembahyang? Tak, saya jamak, saya takhirkan jamak. Bang, alang-alang kau dah duduk dalam masjid, sembahyang je lah. Saya pun banyak pusing negara. Bila sampai kita tengah bergambar, azan. Masuk sembahyang, tunggu iktikaf. Saya bawa jemaah. Bila sampai kat masjid-masjid yang orang kata apa, masjid-masjid yang cantik, masjid-masjid peninggalan zaman-zaman dulu, kita akan bagi tahu pada jemaah, tuan-tuan, kita akan solat zuhur di sini. Ustaz, lagi sejam Ustaz, tak apa, kita masuk, kita bagi tazkirah, kita lepak, kita tengok keadaan, ambil gambar, whatever, iktikaf dan tunggu zuhur. Masa tu kita semayang zuhur dan kita akan buat jamak takbir. Gambar dapat, iktikaf dapat, solat berjemaah dapat. Kalau orang tanya, oh kau dah pergi masjid Nabi Musa? Ya, dah pergi dah. Kau ambil gambar? Ambil. Kita kata bukan ambil gambar saya bang, solat berjemaah. Ini apa yang berlaku tu ambil gambar. Siapa bekat? Saya tanya siapa? Imam, bekat imam dia, imam besar dia, Ustaz Iqmal Zaini. Itulah lah. Ustaz Iqmal kadang-kadang dia kata, Allah aku malu nak panggil Ustaz datang ceramah kuliah maghrib. Sebab dia tiang banyak. Yang datang tak ramai sembahyang. Kat luar ramai. Kat dataran tu ambil gambar tu. Dia main basikal lah, yang main basketball, apa ni, yang main apa? Jamaah macam skateboard. Basketball lah. Skateboard kat luar tu ramai. Azan balik.
Sebab kita punya mentaliti, kalau badan peluh tak boleh semayang, siapa cakap kau? Ni orang suruh belajar fiqh, tak nak. Oh tak boleh, kotor Ustaz. Mana kotornya? Peluh Ustaz. Bila peluh tu kotor? Ustaz ada bau sikit. Bang, ada orang bau tak ada masalah, sikit-sikit je bau tu. Kau burulah minyak wangi. Bau ketiak dengan minyak wangi, hilang sikit bau dia. Biarkan sikit-sikit masam gitu ya. Nak bagi tahu tuan-tuan umat, tak salah, semayang je lah. Kontraktor-kontraktor yang buat baiki-baiki jalan tu kan, foto badan kan, azan, masuklah. Itu yang orang Arab buat di Saudi. Itu yang orang Syria buat dulu belum perang. Yang baiki-baiki tu, badan kotor, cat penuh, tetap masuk semayang. Dan kita yang semayang, yang bersih ni pula tak akan tanya. Ada, busuk tak ada. Bahkan kita bangga sebab ada orang datang semayang. No. Aplikasi dia kan. Kita dah ada macam tuan-tuan dah ada masjid Raja Alam ni. Manfaatkanlah. Tuan-tuan ni kawasan perumahan tau. Kalau 3 stop tak malu kita. Saya boleh cakap sebab kawasan rumah saya masjid 10 stop. Masjid besar daripada ni. 4 kali ganda. 10 stop. Kuliah maghrib saya 8 stop. 8 stop kuliah bulanan. Subuh 10, 11. Sebab dia orang akan singgah semayang, lepas tu baru jabat. Nak kata dia orang tak ada kerja, dia orang semua super sibuk. Ketua polisnya, Gubernur Wali Negerinya, KSU-nya, KSA, apa nama TK, macam-macam pangkat ada. Dengan driver-driver tak semayang. Driver pun confused. Dulu masa bawa bos dulu, jarang berhenti semayang. Ini suruh semayang. Pening juga usaha mula-mula. Semayang tak ada wudu. Sebab jarang buat. Itu bos masuk, kita pun masuk. Semayang, habis semayang, baru ingat. Dah, rupa dia kena ambil wudu. Sebab dah lama tak semayang. Hidayah dia. Hidayah disebabkan dapat bos yang baik. Nampak tak? Bos yang ajak. Oh, ramai sekarang ni KSU ke masjid tau. Sebab kementerian hidup. Kementerian minta, panggil, buat hidupkan surau. Dia turun semayang kat surau. Dia tu, dia KSU turun semayang kat surau. Habis lah. Yang lain turun habis lah. Sebab apa? Bos turun, takkan aku tak turun. Bos semayang masjid, takkan aku tak semayang masjid. Lah kali timbalan pun dia semayang masjid. Lepas tu bila dia timbalan naik KSU, dia pula yang akan buat yang sama. Hebat. Sebab tuan-tuan, hidayah ni. So manfaatkan apa yang kita. Kita bagi lalu azan, saya tambah lagi 2. Lepas tu kita boleh berhenti untuk makan. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Dia 3 lah. Dia panggil pintu-pintu hidayah. Antaranya syukur. Syukur ada 5. 3 daripadanya. Pertama, syukur dengan ilmu, kau akan dapat hidayah. Nombor 2, syukur dengan situasi yang kau hadapi hari ini. Kau tengok hari ini depan mata kamu. Itu juga pintu hidayah. Nombor 3, syukurlah dengan amalan. Tuan-tuan, kita dapat anak. Alhamdulillah. Saya baru dapat baru. Saya bukan dapat anak. Saya baru dapat satu ilmu dan menginsafkan saya. Saya pergi ceramah di Masjid Sungai Ramat Dalam. Masjid tu, dia gunakan duit jemaah yang ada yang bagi infak untuk membuat pendidikan ataupun kuliah mingguan untuk anak-anak autism. OKU. Bukan senang mengajar. Bukan senang. Saya tak lagi sekali. 50,000 orang like. Saya masuk maghrib saya masuk. Saya mula-mula saya tak tahu. Tengok ada budak autism. Dia tengok saya. Dia tahu pula saya masuk. Dia tengah semayang tau. Dalam soft. Dia tengok saya pun tengok dia. Dia angkat tangan. Dia buang angkat tangan. Tengah semayang. Dia ambil sejadah dia tu. Dia keluar daripada soft, duduk tepi saya. Saya kata budak ni. Dia keluar soft sebab nak semayang tepi saya. Saya pun semayang. Habis semayang, dia tengok saya. Senyum dia. Bukan macam kita buka masak gitu, tak ada.
Saya pun senyum balik. Ustaz, saya suka Ustaz. Ustaz pun suka nama apa? Ahmad. Ustaz Izhar. Dia tahu pula nama dia. Dia. Alhamdulillah. Ustaz, handphone. Saya pun kata iPhone. Saya beritahu orang iPhone ni. Dia tanya handphone. Dia nama apa? iPhone. Saya kata iPhone. Selfie. Dia suruh aku selfie dengan dia. Mana kalau orang lain aku tak layan kan? Ustaz ambil handphone Ustaz, selfie dengan saya. Apa pula aku selfie dengan kau? Dia pula ajak saya selfie. Saya tu hidup kan. Orang tengah berzikir tu, saya ambil gambar selfie dengan budak anak isteri. Layan je dia. Kalau tuan-tuan aku tak layan. Handphone saya tu. Dia suruh selfie. Lepas tu sambunglah zikir. Habis ceramah tu baru jumpa AJK. AJK kata, Ustaz, kita malam ni ada mesyuarat tenaga pengajar mufti yang selfie dengan Ustaz tu salah seorang dia ketua darjah. Umur 30 lebih. 30 lebih ketua darjah. Bang, waktu saya sebab tuan-tuan, ada seorang dekat kata, Ustaz, bersyukurlah dengan anak-anak kita. Anak kita nakal tu. Kalau dia meninggal, bapak meninggal, ayah meninggal, isteri, ibu meninggal, ibu cakap anak kita nakal teman, dia meninggal rezeki. Tapi anak-anak OTU atau istimewa, bapak akan fikir, kalau aku mati anak aku jaga. Anak aku mati, siapa nak jaga? Dan tak cukup. Tak cukup anak-anak, adik-adik, bersyukurlah ada bapak yang jaga itu sebaik-baik mungkin. Jangan biarkan mereka sedih. Sebabnya saya syukur. Alhamdulillah. Walaupun anak aku macam ni, tapi Alhamdulillah dia lebih baik keadaan dia daripada anak-anak ibu. Dugaan bapa dia, dugaan ibu dia lebih susah daripada kita ini yang kata anak kita malas dan sebagainya. Betul tak? Maka itu sebabnya bersyukurlah dengan apa yang kita ada dan banyak gunakan anak-anak ini ke jalan Allah Azza wa Jalla. Bawa dia datang masjid, suruh dia buat benda-benda baik. Sebab apa? Kita nak menjadikan anak itu jalan untuk kita beramal. Yang keempat, asyukru bisalah. Banyakkanlah memuji Tuhan. Kita ni suka komen tetapi tak suka memuji. Orang buat apa pun kita susah nak puji. Maka puji. Antara benda yang diajar oleh Nabi SAW, banyakkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tengok, setiap kali permukaan kita akan mula Alhamdulillah, aku bersyukur padamu ya Allah atas nikmat yang kau bagi. Bila kau bersyukur dengan memuji Allah Taala, memuji Nabi Muhammad, memuji manusia, kau akan rasa besar. Sebab kena banyak puji. Pujilah isteri kita. Pujilah suami kita. Pujilah anak-anak kita. Sebab dengan pujian menyebabkan orang akan jadi sayang. Sebabnya Nabi SAW disebut man la yashkurun nas la yashkurun. Orang yang tak bersyukur dengan manusia tak akan bersyukur kepada Allah Taala. Sebab bersyukurlah dengan kehadiran siapa saja. Tuan-tuan jangan datang kuliah ceramah perdana bila sebab saya datang, sebab saya orang terkenal. Jangan. Tuan-tuan kena datang semua penceramah yang ada. Sebab apa? Dia orang datang, dia tinggalkan anak isteri kat rumah. Dia datang, habis banyak masa dia bersama dengan tuan-tuan daripada keluarga dia. Hargailah orang itu.
Dia datang bagi ilmu, bukan dia datang buat benda yang tak baik. Maka banyakkan puji kepada mereka yang telah berbuat baik kepada kita. Yang terakhir, asyukru bil mahabbah. Banyakkan bersyukur dengan kasih sayang. Bila kamu ada kasih sayang, ada cinta, kamu akan menghargai apa yang ada di depan. Itu antara kunci hidayah. Anak kita tuan, dia memang amat baik. Contoh, tiba-tiba suatu hari dia masuk sembahyang Zuhur. Kebetulan masa nak sembahyang Zuhur tu ada jenazah. Budak ni sembahyang Zuhur, dia duduk kat belakang, dia tak sembahyang pun, dia tengok saja. Ketika sembahyang jenazah, datang seorang anak muda yang pegang mikrofon dan menjadi imam solat jenazah. Habis solat jadi imam, dia doa dan kemudian dia pun berpusing, saya adalah anak kepada arwah ibu dan binti. Dalam keadaan sedih dan menangis, dia kata, ayah saya baik, ayah saya itu, saya jadi imam kepada dia. Dan sekarang kami tidak ada lagi orang yang boleh kami bergantung, harapkan bergantung kasih sayang. Kerana ayah dah putus, menangis orang. Budak yang tak sembahyang belakang tu tak. Dia ada ayah yang dia dah tak teguh hampir 2 tahun. Dia keluar masjid, dia telefon ayah dia, memohonkan keampunan dan maaf. Dia kata dia nak balik minta maaf. Alhamdulillah, dia sempat minta maaf, balik, gembirakan hati ayah. Rupanya dia dapat hidayah daripada hanya teguran ringkas daripada seorang anak yang solatkan jenazah ayah. Punca dia balik minta ampun dengan ayah dia, punca dapat gembirakan ayah dia selama 3 bulan. Dan selepas itu ayah dia meninggal aksiden motosikal konvoi untuk ke masjid. Tengok, dia jumpa saya, dia menangis kan. Dia kata, saya menyesal tak tegur ayah 2 tahun, tak balik selama 2 tahun. Hari ini baru saya tahu betapa perlunya saya kepada seorang ayah, dan ayah itu telah berjaya. Itu sebabnya tuan-tuan, perlu ada kasih sayang. Bila kita bercakap dengan kasih sayang, orang akan terima dengan kasih sayang. Bila kamu buat sesuatu sebab sayang, insya-Allah orang akan sayang kepada kamu. Sebab Nabi SAW dia mulakan kasih sayang. Sebab sahabat-sahabat sayang Nabi, walaupun dia bukanlah seorang yang hebat, sahabat, bukan pangkatnya besar, dia hanya seorang hamba seperti Bilal bin Rabah. Sehingga setelah wafatnya Nabi, dia tak nak lagi jadi imam, jadi Bilal. Dia kata, ana Bilal li Rasulillah, aku Bilal untuk Nabi Muhammad SAW. Punya sedih, dia tinggalkan Madinah, dia pergi ke Syam dan meninggal ke Syam, ke Syria. Nak bagi tahu tuan-tuan, kesan cinta yang Nabi bagi kepada para sahabat. Jadi tuan-tuan, marilah kita sama-sama mencari dan mengejar hidayah Allah menerusi syukur. Syukur pun dah ada 5. Kalau kita dapat amal 5 ni tuan-tuan, kita akan hargai kehidupan kita yang singkat dan pendek. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Semoga tuan-tuan memberikan kasih sayang oleh Allah Ta'ala. Semoga kita sentiasa mendapat hidayah daripada Allah di mana-mana pun kita berada. Jangan cepat menghukum, banyakkan berdoa. Sebab orang yang di depan mata kita, yang mungkin buat dosa di depan mata kita, mungkin suatu hari nanti dia akan lebih baik daripada kita akibat hidayah daripada Allah. Semoga semua dirahmati Allah. Maafkan saya kalau ada salah dan silap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada hari ini, Allahumma faqih wa alim ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mu'min ta'awad. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.